Seterusnya, bagaimanakah Islam? Seperti tadi Al-Fadhil Ustaz Idris membincangkan hal isu berkaitan bagaimana membentuk anak-anak dalam mendepani ancaman-ancaman daripada Barat melalui serangan-serangan globalisasi, internetnya, media yang bebasnya, segalanya di hujung jari. Sekarang mungkin Al-Fadhil Ustaz Fauzan boleh terangkan dengan lebih detail ataupun ekstra lagi, apakah bentuk pendidikan yang paling sesuai, yang the most applicable one, terutamanya untuk mendepani cabaran-cabaran lain di zaman sekarang. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Fazrin. Jadi berkenaan dengan tarbiyatul aulad. Tarbiyatul aulad ini merupakan one of the discussion lah bila kita menceritakan soal perkahwinan. Tidak sah kita hanya bercerita tentang soal perkahwinan, kita menceritakan soal al-hub, kita menceritakan soal kasih sayang. Dalam masa yang sama kita lupa untuk berbincang hal berkaitan dengan anak-anak, ataupun tarbiyatul aulad min dawi al-kitab was sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah cara didikan anak-anak? Bagaimanakah cara kita mentarbiah anak-anak? Bagaimanakah kita menghadapi zaman yang penuh pancaroba, zaman yang penuh dengan fitnah? Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, kita telah beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Al-mal wal banun, harta anak-anak ini merupakan perhiasan di dunia. Jadi macam mana kita nak decorate perhiasan itu berdasarkan apa yang telah diwariskan kepada kita oleh Rasul, Alkitab dan As-Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam surah At-Taghabun kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Anak-anak kita, isteri-isteri kita, keluarga kita ni merupakan musuh di sini, maksudnya ancaman, fitnah yang bakal kita ujian. Fitnah ni bukan maksud fitnah-fitnah yang kadang-kadang fitnah ni boleh jadi baik, dan fitnah ini boleh jadi fitnah yang baik itu kadang-kadang boleh bertukar menjadi fitnah yang dahsyat. Ditimpakan fitnah ujian kepada kita atas kebaikan yang kita dapat, terdedah kepada hal-hal yang berkaitan dengan riya, ujub dan sebagainya, dengan ilmu yang ada, dengan harta yang ada, dengan isteri cantik yang ada, dengan anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, lagi berkebolehan, lalu kita ada sifat riya dan ujub. Maka itu semua fitnah dan ujian-ujian yang Tuhan sebut fahzaruhum. Berhati-hatilah kamu. Adanya isteri dari segi nak menjaga mereka dan soal menutup aurat, adanya anak-anak. Dalam hal hari ini Masya Allah, kita dalam menerapkan pengajian sunnah, ilmu-ilmu sunnah, agak sukar untuk kita mendidik anak-anak kita bila mereka bercampur dengan mereka di luar sana. Amat sukar untuk kita katakan kepada anak kita tidak ada happy birthday di dalam Islam. Lalu mereka mengatakan bahawa takkan tidak ada happy birthday, ayah tak sayang saya ke? Semua dekat nursery tadi, kalau tadi Ustaz Idris, ataupun mungkin di antara kerisauan yang ada di kalangan ibu bapa yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah ini, ujian-ujian seperti inilah. Bila kita hantar anak kita, bila kita lepaskan mereka di luar sana, bercampur dengan orang-orang yang mungkin tidak faham tentang agama, maka balik nanti sukar untuk kita justify. Perlukan satu strength untuk kita put the justification bahawa benda ini bukan daripada Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta sekolah rendah Islam sekalipun, mereka ada sambutan hari jadi beramai-ramai. Mereka convertkan hari jadi itu, Islamization kan hari jadi itu menjadi Islamic hari jadi. Dengan apa? Dengan letak lilin lalu tiup, berdoa kepada Allah moga dipanjangkan umur. Ya Allah, sambil tiup lilin, happy birthday, Allah selamatkan kamu. Lagu Piramli kan yang famous tu. Dia diulangi-ulangi, mendoakan keberkatan, mendoakan kebaikan kepada. Ni saya nak syahadat, anak saya pun dihantar jugalah
ke sekolah tu. Satu hari mereka mengadakan happy birthday. Lalu dia cakap kepada ustazah, ustazah, anak saya ni balik selalu dia bergaduh dengan saya. Abi ni selalu tak ikut orang lain, pelik pada orang kan. Ini musibah lah. Musibah yang kita perlu bekerja keras. Ini ancaman bila kita hantar kepada luar. Kita terpaksa ada extra work untuk kita nak purify balik, mensucikan balik apa yang telah mereka fahami di sekolah. Balik-balik bisik kat mak dia, Abi tu tak sayang kita ke? Birthday tak pernah buat pun. Sebab bila bergaul dengan sepupu dia ada hadiah. Bila pergi rumah mak saudara dia penuh hadiah. Balik rumah tak ada apa untuk saya. Ini fitnah pada zaman yang serba canggih ini. Belum masuk dengan hal-hal yang lain. Ditanya soalan-soalan. Kadang-kadang ni dia suka explore. Dan bila di luar sana antara benda-benda yang that's why kalau kita ada kemampuan untuk kita mendidik anak, itu yang lebih terbaik. Itu yang paling afdal lah. Sebab kita antara musibah ataupun kesan result bila kita hantar di luar sana, itu yang akan jadi. Mereka akan dididik dengan hal-hal yang jauh daripada tunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di banyak benda-benda yang telah tidak ada asal usul daripada Quran dan Sunnah telah diislamisasikan oleh masyarakat di luar sana. Melalui mereka membawa idea ini ke rumah, mengatakan inilah sebahagian daripada agama. Kasih sayang ditunjukkan dengan cara menyambut tarikh lahir dan sebagainya. Mereka disajikan dengan hadiah-hadiah seperti yang termasuk dalam agama-agama lain. Itulah yang dimasukkan dengan, apakah yang dimasukkan dengan fitnah ujian kepada anak-anak kita dan isteri-isteri kita. Dan dalam hal tarbiyatul aulad ini, umum mengetahui bahawa bila kita refer kepada Al-Quran dan Sunnah, pendidikan akidah adalah yang paling utama. Tapi kalaulah kudrat yang kita ada sampai sekarang ni, mungkin kita kadang-kadang ancaman-ancaman yang ada sekarang, TV, ancaman-ancaman internet dan sebagainya. Alhamdulillah jika kita mampu untuk tidak ada TV, ini masya-Allah satu effort yang sukar untuk kita dalam zaman sekarang. Nak kata tak ada TV dalam rumah tu, apa orang kata peti syaitan. Peti syaitan memang pun. Nak kata hampir 90% nak tutup aurat tu taklah dalam TV tu kan. Jadi kalau mereka boleh tauhidkan, mereka boleh tanamkan bahawa TV ini tidak perlu untuk zaman sekarang, masya-Allah, itu satu effort yang sangat dahsyat yang patut kita contohilah. Dan hakikat kita mampu tak mampu itu soal, tapi hakikat kebenaran kita kena akui. Ustaz pun ada TV, ustaz cakap lebih. Hakikat kebenaran kita kena akui. Ada mampu kemampuan, kita sentiasa muhasabah dan looking forward untuk melakukannya. Itu antara mesej yang perlu kita sampaikan. Dan setiap pada kita adalah sebagai pemimpin, kullukum ra'in, al-mar'ah ra'iyah, pemimpin kepada anak-anak, menjadi contoh kepada anak. Isteri, suami pula sebagai ahli baitihi, dia punya kena jaga usrah dia daripada benda-benda yang mendatangkan fitnah kepada agama dan juga akidah dia. Begitu juga dalam hal-hal berkaitan dengan akidah yang patut kita ketengahkan, seperti mana dalam surah Luqman menekankan tentang kebahaya syirik. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Hal ini patut ditekankan dalam konteks hari ini. Banyak mereka ni beriman dengan kartun. So dia katalah kalau ada masalah panggil Ultraman, panggil Ben 10, bertukar. Ini fitnah TV lah. Ini saya kena akui. Susah. Tapi kalau siapa boleh tauhidkan, gagahkan kacip gigi geraham, no TV, masya-Allah. Dan moga-moga usaha kita ini mungkin kita boleh terapkan dalam keluarga kita, insya-Allah. Begitu juga dalam hal yang lain selain daripada akidah, kita juga digalakkan oleh dalam agama kita untuk menekankan hal berkaitan dengan ibadah terlebih dahulu. Akidah, ibadah. Sebab ia bila kita dah percaya kepada Allah dan Rasul tentang bahaya syirik dan sebagainya, menceritakan tentang kehebatan Allah dan Rasul, barulah kita masuk kepada hal-hal berkaitan dengan
ibadah, tentang solat dan sebagainya, menyuruh mereka solat ketika di usia 7 tahun, memukul mereka dan pisahkan tempat tidur mereka, merupakan sebahagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebahagian daripada solat, cara solat. Bab solat ni saya cukup letih lah dengan fardu ain ni. Sampai dengan anak saya pun kena tegur, bila gerak jari pun cikgu dia kata batal solat. Ayah saya ustaz cikgu. Ustaz pun tak ustaz lah, ni ustazah. Dia kata kamu di sini kena ikut ustazah, bukan ikut ustaz ayah kamu. Kadang-kadang saya cakap kat cikgu, kat anak saya, nanti cakap kat ustazah, datang jumpa mak, tanya pasal hal berkaitan dengan solat. Sebab dia, bila ustazah dalam hal, bila kita hantar anak, antara ujian yang hadapi ialah benda-benda berkaitan dengan solat pun. Kalau tak silap saya dulu dalam isu solat bagi tingkatan 3 ada ujian solat kan, praktikal. Dan ada diugut untuk gagal kan, dengan hanya apa? Dengan hanya kerana letak tangan kat sini, ataupun tak niat, tak lafaz niat, tak pandai niat. Ayah saya kata tak payah niat, niat dalam hati cikgu. Macam mana? Balik-balik dia kata kena ikut ustazah. Jadi benda-benda hal ini adalah ancaman yang saya rasa kita mungkin usaha-usaha kita doakan mudah-mudahan akan ada satu kelompok kita yang bersama di atas untuk mengkaji balik hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan kita boleh terapkan untuk generasi akan datang. Generasi yang ada sekarang ni memang susah. Untuk kita nak bukan kata nak bergaduh, untuk kita berlapang dada dalam hal-hal berkaitan dengan ibadah. Maksudnya ada kepelbagaian, ada bersifat membolehkan hal itu dengan berdasarkan dalil-dalil yang ada, berdasarkan dalil yang sahih daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berkenaan dengan yang terakhirnya suka saya nyatakan tentang mengajarkan adab dan etika, adab akhlak, akidah, ibadah dan seterusnya adalah berkenaan dengan adab. Kata sebahagian salaf dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim mengatakan bahawa mempelajari satu bab tentang adab itu lebih disukai oleh para salaf daripada kita mempelajari 70 bab daripada ilmu. Juga dalam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahawa para salaf menghantar anak-anak mereka untuk mempelajari adab dan ibadah selama 20 tahun tentang adab saja sebelum mereka menuntut ilmu-ilmu yang lain. Termasuk ada dalam Hilyatul Awliya Abu Nuaim. Begitu juga dengan Imam Az-Zahabi mengatakan tentang kepentingan adab ini dalam Syiar A'lam Nubala, bahawasanya majlis Imam Ahmad itu dihadiri oleh 5,000 orang. 500 orang je catat tentang hadis. Selebihnya melihat peribadi akhlak Imam Ahmad rahimahullah. Yang lain catat hadis 500, yang lain tu tengok indahnya akhlak Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu juga dalam mengatakan antara one of the student of Imam Ahmad ini mengatakan bahawa aku tidak menulis satu pun hadis daripada Imam Ahmad sepanjang aku berada dengan dia, tapi aku melihat akhlak dia, melihat akhlak, kehebatan, keindahan, kecantikan Imam Ahmad bin Hanbal itu. Yang terakhirnya ialah bersikap lemah lembut dengan anak-anak kita. Kadang-kadang kita emosi balik, letih, kita kena muhasabah balik. Kadang-kadang kita jerit dengan suara yang kuat kepada dia. Ini merupakan bukan sebahagian daripada apa yang diajar oleh Nabi SAW. Begitu juga kena sentiasa bersifat lemah lembut. Seperti mana ada seorang sahabat Nabi bernama Aqra. Dia ada anak 10. Tapi Nabi tanya, kau tak pernah cium kan anak kau? Tak pernah, walau sekali pun. Kata Nabi SAW, man la yarham la yurham. Siapa tak rasa jenis tak ada rasa kasih sayang, dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hal-hal seperti ini kita mungkin boleh muhasabah balik, kita boleh berkemaskan balik. Mudah-mudahan apa yang kita terapkan dalam keluarga kita akan membawa kepada keluarga yang baik dan ke arah memupuk ke arah baiti jannati insya-Allah. Assalamualaikum.